Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan sambung buku Kerak Gempur muka surat 16, tajuk indices dengan log. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, solve the quadratic equation for this one. Okey, so ni adalah indices. Okey, so cara nak selesaikannya adalah kita samakan dia punya base. Ni kita panggil base. Yang besar-besar ni kita panggil base. So, kita samakan dia punya base. 3x tolak 1 sama dengan 1 per dengan. Yang ni adalah 3 kuasa 2 bersamaan 9. So, x letak kat luar ni lah. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia satu line. Okay, so ni boleh naik ke atas. Ni kita selesaikan dulu. Dia akan jadi 3, 2x. Macam ni. Ni salin je lah. So, ni boleh naik atas dengan syarat dia kena ada negatif. So, 2x. So, barulah dapat satu line. Bila dah dapat satu line macam ni, kita boleh compare dengan yang ni. Okay, so compare ni dengan ni. So, ni tak payah compare dah sebab dia sama 3 dengan 3. So, kita ambil untuk soalan kita. Yang ni compare dengan yang ni. So, kita akan dapat x tolak 1 bersamaan negatif 2x. So, bila x pindah ke sini, nombor pindah ke sini. So, dia akan jadi x tambah 2x. Yang ni jadi 1. So, 3x bersamaan 1. So, x sama dengan 1 per 3. Yang ni sebenarnya awak boleh skip ni. Kaedah dia. Saya tunjukkan satu-satu supaya awak faham. Okey, soalan yang kedua pula. Okey, untuk soalan nombor 2, solve yang ni. Okey, mula-mula kita akan pindahkan yang bahagian x ke sebelah sini, yang nombor punca kuasa x ni. Okey, so x tolak 6 punca kuasa x sama dengan negatif 9. Yang ni kita pindah ke sini. Yang ada punca kuasa kita pindah ke belakang. So, dia akan jadi x tambah 9 sama dengan 6 punca kuasa x. 6 ni negatif, dia jadi positif. So, kita kuasa 2 kan kedua-dua belahnya untuk hapuskan punca kuasa tu. Okey, kita kuasa 2 kan. So, yang ni bila kita kuasa 2, dia akan dapat x kuasa 2 tambah 18x tambah 81 bersamaan dengan yang ni kalau kita punca kuasa dia akan jadi yang ni 2 kuasa 2 ni maksudnya 6 tu jadi kuasa 2, yang ni pun jadi kuasa 2. Kalau punca kuasa ada kuasa 2 pula dia boleh terhapus. So, yang ni jawapan dia akan jadi 36x. Okey, so 36x ni boleh pindah ke sebelah sini untuk jadikan dia kosong. Sebab kita ada kuasa 2 boleh tekan kalkulator tu lah. So, dia akan jadi negatif 18x tambah 81. So, yang ni boleh tekan. Okey, cara untuk tekan kalkulator, kita tekan mod 3 kali. So, 1. Kita tengok equation degree dia 2. So, A kita masukkan 1. B negatif 18. Dan C adalah 81. So, jawapan dia adalah 9. So, X sama dengan 9. So, ni bermaksud X sama dengan 9, X sama dengan 9. So, kita boleh buat atas ni lah. Untuk markah kita jadi penuh. Okay, done. Okay, so untuk nombor 3. Okay, dia kata, given that, ni yang diberi. Yang ni pun yang diberi, dia nak express this one lah dalam bentuk P dengan Q. Okay, so cara dia kita ambil soalan tu lah dulu. So, log 5, base 5, x kuasa 2 per dengan y. So, kita kena ingat hukum log. Log A, B per dengan C. Okay, so bila ni dia boleh pecahkan. Dia akan jadi log A, B. Sebab bahagi dia akan jadi tolak. Log A, C. So, ni pun sama. Bila kita pecahkan, dia akan jadi log 5 x kuasa 2 tolak log 5 y. So, lepas tu kita tengoklah ni. Ni adalah dalam bentuk, kita panggil dia bentuk indices. So, kita selesaikan dulu. Cara nak tukarkan dalam bentuk indices ni kepada log, kita ambil 5P bersamaan dengan x. So, yang ni boleh ditukar dalam bentuk logs dengan syarat
dengan syarat jadikan dia sebagai base. So B sama dengan log 5X. Jadi base. Yang ni pun sama, kalau 5Q bersamaan dengan Y. So ni 5 ni base ni besar ni, bila kita pindah dia boleh jadi log base. Base 5Y. Okay, so bila kita dah ada, kita boleh selesaikan yang bahagian ni pula. So kalau yang kuasa boleh pindah ke depan. So 2 log 5X. Dia tinggal macam tu. So yang ni log 5Y lah. So yang ni 2 log 5X kita boleh buat penggantian, iaitu yang ni lah log 5X bersamaan dengan B. Kalau log 5Y bersamaan dengan Q. So log 5X kita ganti dengan B. Log 5Y kita ganti dengan Q. Okay, dah siap. So inilah jawapan dia. Okay, maafkan saya, yang ni P ya. P. Ni log B. Okay. So kita tengok soalan nombor 4. Okay, dia kata solve the equation 8x sama dengan 9x tolak 1. Okay, so make sure this one is indices atas lah, kuasa. So yang ni kita boleh pecahkan dia. Mula-mula sekali kita akan tengok dia punya base besar ni. Kalau tak sama, kita kena jadikan tambah log. So log 8x. So ni pun sama, log 9x tolak 1. So bila dah ni kita ambil power ni, kita letak di depan. Okay, so dia akan jadi x log 8. Yang ni pula x tolak 1, kena kurungan sebab satu sebutan log 9. Okay, so yang sama x pindah ke sebelah kiri, yang ada log pindah ke sebelah kanan. So dia akan jadi x per dengan, yang ni bahagi x tolak 1 bersamaan dengan log 9 di sebelah sini. Bila log 8 pindah, dia akan jadi di bawah ni. Okay, so yang ni boleh tekan kalkulator. So bila kita tekan kalkulator, dia akan jadi, so tekan biasa je, log 9 bahagi besar ni log 8 sama dengan 0,566. So x per dengan x tolak 1. So yang ni kita darab macam biasa. So dia jadi x sama dengan 2.0566. Darab dengan, make sure ada kurungan. Okay, so yang ni darab ke dalam. So dia jadi 1.0566. X tolak 1.0566. So sini x. So ni kita pindahkan x sebelah sini. Yang nombor sebelah sana 1.0566. So bila pindahkan ni jadi 0.566x. So x 1.0566 bahagi dengan 0.0566, dia akan dapat 18.67. Baiklah. Okay, next soalan nombor 6. Okay, given that this one log, ni adalah log. Kita tulis dulu log 8x kuasa 2y tambah log 8 punca kuasa y per dengan x sama dengan 1. Okay, so kalau mula-mula sekali kita kena tengok base dia. Kalau base ni sama, okay, kita boleh buat penggabungan. So dia akan jadi log 8 dengan syarat yang tambah akan jadi darab. So apa? X kuasa 2y darab dengan punca kuasa y per dengan x. Yang ni darab dengan yang ni. Okay, so kita settlekan, yang ni turun je lah. So kita settlekan bahagian dalam. Yang ni di bawah ada 1, kita boleh potong dengan di atas. So tinggal 1 yang ni. Yang ni punca kuasa ni kita boleh padam, buat dia jadi y kuasa setengah dalam bentuk indices. Okay, so kita akan dapat log 8 x y ni y1. So y1 tambah dengan y setengah, dia akan jadi y1 1 per 2, iaitu 3 per 2. Sama dengan 1. Nak hilangkan log, kita buat songkit terjongkit. So ambil yang ni x, y 3 per 2 bersamaan dengan yang songkit duduk di 8. 8 tu songkit, yang ni akan jadi terjongkit, iaitu 1. So kita nak ungkapkan y dalam sebutan x. So y sama dengan lah ni. So bila y sama dengan,
So kita kena pindahkan X lah. So kita pindahkan X, dia akan jadi Y3/2 8 per X. Okay, so kita nak pindahkan ni. So dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi 2/3. Atau jalan kerja lain, kita boleh jalan jawapan lain kita boleh tulis sebagai 8 per X kuasa 2 punca kuasa 3. Punca ni duduk kat bawah. Okay. Next soalan seterusnya iaitu nombor 6. Okay, dia kata calculate the number of terms progression. Ni kita masuk tajuk progression iaitu AP. Okay, ni T1, T2, T3. That must be taken sum of the term to be. This one is sum of the term. Kita tak tahu sum berapa tapi dia jadi ni. Okay, so kita guna formula sum lah. So sum untuk AP adalah sum dia 741. So sum dia N/2 2A tambah N tolak 1 D. 741. So N kita nak cari A dengan D boleh dapat kat di sini. So A bersamaan dengan T1. Okay, so bermaksud T1 dia kita adalah negatif 9. So A kita adalah negatif 9. D pula macam mana nak cari D? D adalah T2 tolak T1. So T2 adalah negatif 6 tolak negatif 9. So kita akan dapat negatif 6 tambah 9. Kita akan dapat 3. So masukkan dalam ni N/2 2A, A negatif 9 tambah N tolak 1 D. D kita adalah 3 sama dengan 741. So kita nak cari nilai N ya. Kita kena selesaikan yang ni dalam dulu. Okay, so yang ni boleh kita pindah ke sana. Iaitu kita akan dapat 2 ni kalau kita pindah dia akan jadi darab 2 lah. Okay, yang ni N biar di sini. So, ni akan jadi negatif 18 tambah yang ni darab dalam lah. So, 3N tolak 3. So, ni 7482. Okay, so yang ni boleh kita selesaikan lagi iaitu N. Ni N negatif 18 ditambahkan dengan negatif 3 dia akan jadi negatif 21 tambah 3 tambah 3 bersamaan dengan 1482. So yang ni darab dalam. Okay, so kita akan dapat, saya sambil susun ya. So 3N kuasa 2 tolak 21N. Yang ni tolak 1482 bersamaan dengan kita tekan 3 kali 1. Kita ambil degree 2. So 3 sama dengan negatif 21 sama dengan C adalah negatif 1482. So sama dengan kita ada 26. Satu lagi adalah negatif 19. So N sama dengan 26. Satu lagi N sama dengan negatif 19. Yang ni boleh lengkapkan lah. Negatif 26. Yang ni N tambah kosong. Okay, so kita pilih N 26 sebab bilangan tiada negatif. So N sama dengan 26. 7 dia kata given that a geometry progression with a positive common ratio has first term of 7 and the third term of 58. So di sini kita boleh buat simbol terus. Ni adalah geometry progression GP positive common ratio. So R dia sama dengan positif lah. First term T1 sama dengan 75. 75 manakala T3 bersamaan dengan 48. Okay, so dia nak common ratio. So kita ambil T1 sama dengan 75, T3 sama dengan 48. So seperti yang kita tahu kalau GP dia first term dia akan jadi A, second term dia akan jadi AR. So third term dia akan jadi AR kuasa 2 dan seterusnya. So gaya ni kalau kita ganti dia akan jadi A sama dengan 75. So yang ni kita akan jadi AR sama dengan 48. So A ni boleh diganti dengan A ni lah. So 75 R sama dengan 48. So sorry ni T3 maksudnya sini R ni 2 lah. Okay, so R kuasa 2 sama dengan 48 bahagi 75.
Okay, R kuasa 2 bersamaan 16/25 sah. So, kalau kita nak hilangkan kuasa 2, dia akan jadi punca kuasa 16/25. So, bila ada punca kuasa, mesti jawapan ada 2, iaitu 4 per dengan 5. Sama ada positif 4/5 ataupun negatif. Tapi soalan dah bagi tahu positif. So, kita ambil 4/5. Inilah jawapan dia. Okay, so untuk B, settle A. So, untuk B, dia kata sum to infinity. So, kita ambil S infinity. S infinity bersamaan dengan A per dengan 1 tolak dengan R. Nah, apalah. So, dia nak jawapan untuk sum infinity. So, A kita dah tahu iaitu 75. R pun kita dah tahu iaitu 4/5. So, bila kita total, kita okay, 375. Okay, next. Kita akan pergi kepada soalan nombor 8. Okay, dia kata given the first 3 term of the arithmetic progression, this one. Okay, dia nak if the n term is negative, find the small value of n. Okay, so kita masukkan simbol-simbol dia dulu. The first 3 term AP. Ini first 3 term T1, T2 dengan T3. N term adalah negative, find the small. Okay, so maksudnya macam ni lah. T1, T2, T3. Kalau awak tengok dia punya progression ni adalah semakin berkurangan. Okay, so sekarang ni dia nak tahu Tn yang keberapa bila jawapan di sini adalah negatif. Mula-mula sekali negatif. Negatif. Okay, so cara kita adalah kita kena tahu Tn bila negatif maksudnya kurang daripada kosong. So, kita ambil Tn kecil daripada kosong. Ingat yang ni adalah AP. So, bila AP Tn dia, formula Tn adalah A tambah N tolak 1D. So, kita masukkan A tambah N tolak 1D. Lebih kecil daripada kosong. A kita dah tahu iaitu 56. D macam mana nak tahu D? Kita ambil T2 tolak T1. So, 52 tolak 56 bermaksud 52 tolak 56 bermaksud negatif 4. So, A kita dapat 56 tambah N tolak 1. N kita nak cari, D adalah negatif 4 pada kosong. Yang ni kita boleh darab ke dalam, sorry, kita tak darab sama rumah, kita darab sini je. So, 56 tambah negatif 4N tambah 4. Lebih kecil daripada kosong. Ini saya sambung kat sini. 56. Yang ni saya buka kurungan. Negatif 4N tambah 4 lebih kecil daripada kosong. So, dia akan jadi yang ni 60 tolak 4N lebih kecil daripada kosong. Negatif 4N lebih kecil daripada negatif 60. So, N kita kena tukar tanda sebab ni adalah negatif. So, negatif 60 bahagi dengan negatif 4. So, N lebih besar daripada 15. Okay, so N lebih besar daripada 15 adalah N bersamaan 16. Okay, untuk soalan yang seterusnya, dia kata sum Sn of the first geometric progression. Okay, sum diberi, kita tak payah hafal. Find the sum of the first 8 terms. Okay, so ni kita buat simbol dia dulu. So, cara nak buat simbol, the sum Sn dah ada GP. Ni Sn, formula dia yang dia dah bagi. The sum of the 8 first term. Okay, so S8 je lah. So, kita masukkan S8 ke dalam formula ni. Dia akan jadi 38 tolak 1 bersamaan. Kita ambil 3 kuasa 8 sama dengan dulu. Barulah tolak dengan 1. Sama dengan. Okay, so, 6560. So, kita pun tulis 6560. Okay, dia nak yang B pula, dia nak the value of the first term. So, T4. Dia nak nilai yang T yang keempat. Tapi soalan bagi S. So, untuk cari nilai sebenarnya kita boleh guna S. S4 tolak dengan S3. Kita akan dapat T4. So, T4 juga bersamaan dengan S4 tolak S3. Contoh soalan lain dia nak T10 contohnya. So, kita boleh ambil S10 tolak dengan S9. So, dapatlah S10 tu. Okay, so, bila kita masukkan nilai S4, so 3, 4, tolak 1, tolak dengan 3, 3, tolak 1. Yang ni kena satu-satu ya bila tekan kalkulator. Okay, saya tunjukkan tekan kalkulator. So, 3 kuasa 4 sama dengan tolak 1 sama dengan. So, sini jawapan dia 80 tolak dengan
3 kuasa 3. 3 kuasa 3 sama dengan tolak 1. Sama dengan. Okay, so dapat 26. So 80 tolak 26 dia akan jadi 654. The sum of the system to 10 term. Okay, so macam mana kita nak selesaikan daripada T6 kepada T10. Kita nak yang ni je. T5 ke bawah ni kita tak nak. So kita boleh ambil formula. Formula adalah S. So kita boleh guna S10. S10 tolak dengan S sebelum T6 ni adalah S5. S5. Okay. S10 tolak dengan S5. So kita gantilah. 3, 10 tolak 1. Ni 3, 5 tolak 1. So bermaksud bila kita kira-kira guna kalkulator macam saya ajar tadi tu. 1-1. 3 kuasa 10 sama dengan dulu. Baru tolak 1 sama dengan 59048. Tolak dengan barulah buat yang ni. 3 kuasa 5. Tolak dengan. So yang ni kita dapat 242. Lepas tu bila kita tolak. Kita dah dapat jawapan 58806. Okay, next soalan seterusnya. Dia kata a circle is divided into 15 sector of the different size. Okay, kita ada circle. Kita boleh bayangkan dia ni dipotong sebanyak 15 sektor lah. Okay, the angle of the sector of arithmetic progression. Dia punya ni ada mula-mula kecil jadi besar sikit, besar sikit, besar sikit, lama-lama besar. So maksudnya kita boleh buatlah T1, T2, T3 dot sampailah T15. Okay, so ni adalah AP. The angle of the largest sector is 31. Okay, so 31 ni dia punya paling largest lah. So sebuah bulat. Okay, find the angle of the 7 sector. So yang ke 7 dia nak. Berapa? Okay, so yang kita boleh ambil maklumat yang ada iaitu T15 bersamaan dengan 31. Tu, okay, so bila AP dia akan jadi A tambah N tolak 1. D kan sama dengan 31. N ni boleh diganti dengan 15. 15 tolak 1 jadi 14. Okay, so kalau kita tengok di sini ada 2 unknown. So maksudnya ada persamaan yang satu lagi. So satu lagi sebenarnya kita boleh tahu bahawasanya 360 adalah satu bulatan ni degree dia 360. So sum of the 15 bersamaan 360. So yang ni kita boleh buat N per 2. 2A tambah dengan N tolak 1 sama dengan 360. So saya 2 maksudnya 7.5. 7.5 2A tak tahu lagi tambah dengan 14D sama dengan 360. So 2A tambah dengan 14D bersamaan dengan 2 bahagi dengan 7.5 dapat 48. Okay, so kita ada 2 lah persamaan. Persamaan 1 dengan persamaan 2. So kita letak dekat-dekat. So A tambah dengan 14D sama dengan 31. Satu lagi iaitu A 2A tambah dengan 14D bersamaan dengan 48. Okay, so kita boleh guna kalkulator je kalau nak senang. So cara dia adalah tekan mod 3 kali. Pilih 1, pilih unknown 2 iaitu A dengan D. A 1 masukkan 1 sama dengan 14. Sama dengan 31. Sama dengan. So yang tu pula adalah 2, 14. Okay, so kita akan dapat jawapan dia X tu bermaksud A lah. A adalah 17, B adalah 1. Okay, tapi dia bukan nak A dengan D, dia nak term yang ke-7. So A tambah dengan N tolak 1 D. So A adalah 17 tambah dengan N bilangan 7 tolak 1. Sini 7 tolak 1 iaitu 6, D adalah 1. So total akan dapat
23 degree. Okay, so soalan B pula dia kata determine sama ada 33 degree itu merupakan satu sektor ataupun tidak. Okay, so yang ni sebenarnya kita boleh buat manual sahaja. So kita bermula dengan T15 tadi. Ni T15 31. So D dia kan 1 je. So kita tolaklah dengan 1. So T14 30. Apa ni 29, 28, 27. Semua ada tu. Tetapi 33 tak adalah sebab yang paling besar pun adalah 31. So jawapan dia adalah tidak. No.